Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Puan Hakim, kes hari ini dimulakan dengan sebutan kes bilangan 05009, 114, 0116, 2022 dan 05009, 114, 0117, 2022 antara pendakwa syar'i Negeri Sembilan dan tertuduh bernama Muhammad Syakir Akmal bin Ismail dan Fatin Nadia binti Mazlan. Silakan pihak pendakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Puan Hakim, saya Puan Nur Farah Ashikin binti Muhammad Masran dari Jabatan Pendakwaan Syariah Negeri Sembilan akan memulakan sebutan kes ini. Kedua-dua tertuduh hadir pada hari ini dan diwakili Tuan Syauqi Mardia bin Baharudin dari Tuan Syazrul Khairul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Hakim. Dengan izin Puan Hakim, saya Syauqi Mardia bin Baharudin daripada Ketuan Syazrul Khairul Mustaqim SKM mewakili kedua-dua OKT pada hari ini. OKT hadir, Puan Hakim. Terima kasih, Puan Hakim. Dengan izin Puan Hakim, kedua-dua tertuduh akan dipertuduhkan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan tahun 1992, iaitu kesalahan percubaan persetubuhan haram, yang mana jika disabitkan kesalahan boleh dihukum dengan hukuman denda tidak melebihi RM3,000 atau 2 tahun pemenjaraan atau kedua-duanya sekali. Dengan ini, saya memohon untuk dibacakan pertuduhan ke atas kedua-dua tertuduh. Bahawa kamu Muhammad Syakir Akmal bin Ismail, nombor kad pengenalan 961128595043 pada 13 September 2018 jam lebih kurang 9.56 malam telah didapati melakukan percubaan persetubuhan haram dengan Fatin Nadia binti Mazlan, nombor kad pengenalan 970109055134, yang bukan mahram atau isteri kamu, di mana kamu didapati berkurung yang mendatangkan syak bahawa kamu melakukan maksiat di dalam sebuah bilik bernombor 117 Aerostar Hotel Sendirian Berhad, nombor 12, Jalan Pusat Perdagangan Bukit Emas 2/1, Pusat Perdagangan Bukit Emas 2 70450 Seremban Negeri Sembilan. Oleh yang demikian, kamu dituduh melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992. Jika disabitkan, boleh dihukum di bawah seksyen dan enakmen yang sama. Adakah kamu faham dengan pertuduhan yang dibacakan terhadap kamu? Bahawa kamu Fatin Nadia binti Mazlan, nombor kad pengenalan 970109055134 pada 13 September 2018 jam lebih kurang 9.56 malam telah didapati melakukan percubaan persetubuhan haram dengan Muhammad Syakir Akmal bin Ismail, nombor kad pengenalan 961128595043, yang bukan mahram atau suami kamu, di mana kamu didapati berkurung yang mendatangkan syak bahawa kamu melakukan maksiat di dalam sebuah bilik bernombor 117 Aerostar Hotel Sendirian Berhad, nombor 12, Jalan Pusat Perdagangan Bukit Emas 2/1, Pusat Perdagangan Bukit Emas 2 70450 Seremban Negeri Sembilan. Oleh yang demikian, kamu dituduh melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992. Jika disabitkan, boleh dihukum di bawah seksyen dan enakmen yang sama. Adakah kamu faham pertuduhan yang dibacakan terhadap kamu? Faham. Dengan izin Puan Hakim, kedua-dua tertuduh faham dengan pertuduhan yang telah dibacakan. Tertuduh lelaki, adakah kamu faham pertuduhan yang dibacakan? Faham, Puan Hakim. Adakah kamu ingin mengaku salah atau mohon dibicarakan? Saya mengaku salah, Puan Hakim. Adakah kamu faham kesan pengakuan ini? Faham, Puan Hakim. Adakah pengakuan tersebut dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan mana-mana pihak? Pengakuan ini dibuat secara sukarela tanpa apa-apa paksaan daripada mana-mana pihak. Tertuduh perempuan, adakah kamu faham pertuduhan yang dibacakan? Faham, Puan Hakim. Adakah kamu ingin mengaku salah atau mohon dibicarakan? Saya mengaku bersalah. Adakah kamu faham kesan pengakuan ini? Faham, Puan Hakim. Adakah pengakuan tersebut dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan mana-mana pihak? Pengakuan ini dibuat secara sukarela dan tanpa paksaan mana-mana pihak. Pihak pendakwa sila bacakan fakta kes. Dengan izin Puan Hakim, saya memohon untuk fakta kes dibicarakan secara bersama.
pada tarikh 13 September tahun 2018 pada jam lebih kurang 9.56 malam, berdasarkan maklumat awam, pihak penguatkuasa agama telah membuat pemeriksaan di sebuah hotel beralamat di bilik nombor 117 Aerostar Hotel Sdn Bhd, nombor 12, Jalan Pusat Perdagangan Bukit Emas 21, Pusat Perdagangan Bukit Emas 2, 70450 Seremban, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Semasa tiba di lokasi, didapati premis adalah sebuah hotel bajet yang terletak di bangunan 2 tingkat. Seterusnya, pihak penguatkuasa agama menuju ke kaunter dan memeriksa buku daftar dan memperkenalkan diri. Semasa di hadapan bilik yang disyaki, didapati keadaan pintu utama bertutup dan berkunci, di mana pihak penguatkuasa agama mengetuk pintu dan memberi salam, dan pintu kemudiannya dibuka oleh tertuduh pertama, iaitu Muhammad Syakir Akmal bin Ismail, yang ketika itu memakai baju t-shirt dan berseluar panjang. Dan pada seterusnya, pihak penguatkuasa agama meminta izin untuk masuk dan membuat pemeriksaan menyeluruh, di mana pihak penguatkuasa agama telah menemui seorang perempuan yang dikenali sebagai Fatin Nadia binti Mazlan, dan ketika itu berada di dalam tandas dalam keadaan memakai t-shirt dan seluar panjang. Hasil siasatan mendapati mereka tiada hubungan mahram antara satu sama lain, dan mereka juga bukanlah pasangan suami isteri yang sah. Mohon supaya tertuduh-tertuduh disabitkan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Negeri Sembilan tahun 1992 dan seterusnya dihukum di bawah peruntukan yang sama. Okey, lelaki setuju dengan fakta kes tersebut? Setuju, Pak Hakim. Okey, perempuan setuju dengan fakta kes tersebut? Setuju, Pak Hakim. Berdasarkan persetujuan tersebut, mahkamah mensabitkan okey lelaki dan okey perempuan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Indikmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1952, iaitu kesalahan percubaan persetubuhan haram. Sebelum saya menjatuhkan hukuman, ada apa-apa okey lelaki nak buat rayuan? Dengan izin Puan Hakim, saya ingin melakukan rayuan kepada OKT lelaki dan OKT perempuan. OKT lelaki dan OKT perempuan pada hari ini Puan Hakim telah pun insaf dan juga bertaubat daripada tidak mengulangi kesalahan mereka dalam kes ini. Pada masa yang sama, mereka telah pun bernikah pada 2019 di Ipoh Perak dan telah dikurniakan seorang anak berumur 3 tahun, yang mana anak mereka ini juga mereka perlu menanggung perbelanjaan anak mereka, dan pada masa yang sama anak mereka ni Puan Hakim menghidapi satu penyakit masalah pernafasan Puan Hakim, yang mana kalau saya boleh lampirkan sesalinan laporan pemeriksaan kesihatan anak mereka untuk rujukan mahkamah pada hari ini. Selain itu Puan Hakim, antara tanggungan mereka yang lain sepanjang perkahwinan mereka ini adalah OKT lelaki perlu menanggung ibu bapa beliau yang tengah uzur dan juga menghidapi sakit yang tenat. Pada masa yang sama, hanya OKT lelaki sahaja yang bekerja sebagai rider food panda dengan izin Hakim, dan OKT perempuan tidak bekerja dalam perkahwinan mereka ini. Justru itu kami memohon hukuman berbentuk denda yang ringan diberikan kepada kedua-dua OKT lelaki dan OKT perempuan, dan kedua-dua mereka ini tidak diberikan hukuman bentuk penjara. Itu sahaja rayuan daripada kami Puan Hakim. Terima kasih. Silakan pihak pendakwa. Dengan izin Puan Hakim, pihak pendakwaan menghujahkan bahawa kesalahan yang dilakukan tertuduh ini semakin menular dalam masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh adalah satu kesalahan yang berat menurut hukum syarak. Ini kerana perbuatan tertuduh itu adalah termasuk dalam kategori muqaddimah zina dan berhubung kait dengan kesalahan zina yang diharamkan dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang mana bermaksud, dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Larangan yang sama yang ditekankan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi amrati illa wa ma'aha zu mahram, yang mana bermaksud seorang laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan seorang perempuan melainkan mahram perempuan itu ada bersamanya, dalam riwayat Muslim. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah
ataupun lebih dikenali sebagai Hamka di dalam penulisannya iaitu Tafsir Al-Azhar, Pustaka Nasional Singapura tahun 1999 dalam jilid 6 pada halaman 4048 menyebut, sekarang di dalam surah Al-Isra ini lebih dijelaskan lagi iaitu jangan dekati zina. Artinya segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina janganlah dilakukan. Hendaklah jauhi. Karena apa? Karena pada laki-laki ada syahwat setubuh dan pada perempuan pun ada. Apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan telah berdekat, susah mengelakkan tumbuhnya gelora syahwat itu. Tepat artinya dari sebuah hadis. Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua, maka yang ketiga adalah syaitan. Ketika kita bertenang-tenang duduk sendiri, akal kita dan pertimbangan budi dapat berbicara. Tetapi, kalau seorang laki-laki telah berdua saja dengan seorang perempuan, akal budi tidak bicara lagi. Yang bicara ialah syahwat itu, nafsu atau seks. Dan apabila nafsu seks itu sudah terpenuhi, mungkin akal akan bicara dan menyesal. Tetapi sebelum terpenuhi, segala yang lain gelap belaka. Khalwat, iaitu berdua-dua saja laki-laki dan perempuan adalah termasuk mendekati zina. Islam mengharamkan khalwat, bahkan khalwat dengan mahram sendiri pun hendaklah dibatasi. Sementara itu, Asy-Syahid Said Qutb rahimahullah di dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran dalam menguraikan ayat 32 surah Al-Isra itu antara lain menyebut, justru itulah Islam menyekat jalan zina dengan menjauhi sebab-sebab yang mendorong ke arahnya untuk menjaga supaya seseorang itu tidak terjerumus ke dalamnya. Berdasarkan hujahan di atas tersebut yang Puan Hakim, maka pihak pendakwaan memohon hukuman yang setimpal dikenakan ke atas tertuduh. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kes ini, sabitan bersalah tertuduh oleh mahkamah dibuat berdasarkan pengakuan bersalah tertuduh atas tuduhan yang dibacakan ke atasnya. Pengakuan itu dibuat secara sukarela tanpa sebarang paksaan oleh mana-mana pihak terhadap pertuduhan yang dibacakan kepada kedua-dua tertuduh dan di atas persetujuan fakta kes yang dibentangkan oleh pihak pendakwa. Tertuduh juga memahami kesan akibat pengakuan salah tersebut ketika disoal oleh mahkamah. Pengakuan salah oleh tertuduh pada pandangan mahkamah sudah mencukupi untuk disabitkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992. Keboleh terimaan pengakuan ini selari dengan kaedah fiqh yang menyebut Iqrar al-insan ala nafsihi maqbul. Maksudnya pengakuan seseorang ke atas dirinya adalah diterima. Selain itu, pada pendapat mahkamah, pengakuan salah terhadap tertuduh itu juga merupakan satu ikrar tertuduh terhadap fakta pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Dan ikrar tertuduh itu telah pun memenuhi kehendak seperti yang disyaratkan oleh hukum syarak dan peruntukan undang-undang yang sedia ada di negeri ini. Manakala dari sudut perundangan, mahkamah merujuk Seksyen 17 Subseksyen 1 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Sembilan 2003 yang menyebut ikrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Dalam kes ini, rukun ikrar telah dipenuhi sepenuhnya. Orang yang berikrar ialah tertuduh sendiri. Orang yang diberikan ikrar ialah hakim. Pengakuan bersalah merupakan sirah dan hak yang diikrarkan ialah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 61 Subseksyen 1 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992. Berdasarkan hujahan peguam dan pendakwa syar'i, mahkamah menerima alasan bahawa kedua-dua OKT telah bernikah sebagai faktor peringanan hukuman. Selain OKT mempunyai tanggungan. Walau bagaimanapun perlu difahami bahawa kedua-dua OKT telah melakukan kesalahan ini semasa belum bernikah dan sebelum mempunyai hubungan mahram. Sepatutnya kedua-dua OKT tidak berada secara berdua-duaan di dalam bilik hotel tersebut kerana boleh mendatangkan syak berlakunya persetubuhan. Mahkamah juga bersetuju dengan hujahan pihak pendakwa bahawa kesalahan ini merupakan kesalahan yang berat kerana ianya menghampiri kepada zina. Bahkan keberadaan kedua-dua OKT dalam sebuah bilik hotel pada tengah malam boleh membawa kepada syak yang kuat berlakunya persetubuhan haram di antara kedua-dua OKT. Mahkamah juga bersetuju bahawa kesalahan ini semakin menular, terutamanya di negeri ini. Oleh itu, hukuman yang setimpal perlu dikenakan sesuai dengan jenis kesalahan dan demi masalah masyarakat di negeri ini khususnya. Selepas mahkamah mendengar hujahan peringanan dan pemberatan kedua-dua pihak dan selepas membuat pertimbangan, mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman seperti berikut. OKT lelaki dijatuhkan hukuman denda sebanyak RM3,000
atau pemenjaraan selama 4 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. OKT perempuan dikenakan hukuman denda sebanyak RM2,500 atau pemenjaraan selama 3 bulan sekiranya gagal membayar denda tersebut. Sekian. Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.